Bertemu kembali. Masalah emosi ataupun mental sudah tidak asing lagi dalam kalangan rakyat Malaysia berikutan daripada pengeluaran arahan untuk kekal duduk di rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Namun demikian, tujuan sekatan pergerakan PKP adalah untuk melindungi rakyat daripada wabak tersebut berubah menjadi beban buat rakyat Malaysia akibat berdepan dengan masalah tekanan emosi dan mental. Justru itu, rakyat Malaysia cenderung untuk menghidap penyakit mental yang dijangka akan menjadi masalah kesihatan kedua tertinggi selepas penyakit jantung. Tidak kira siapa sahaja turut terkesan dengan musuh yang tidak nyata ini dalam pelbagai aspek. Ikuti laporan khas yang disediakan. Daripada bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan PKP, seterusnya kepada Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, kemudian beransur pula kepada PKPB ataupun Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan akhirnya PKPP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Ada yang patuh, ada yang tidak. Ada yang menggunakan alasan kerja untuk keluar berjumpa sanak saudara demi kepentingan dan kebahagiaan sendiri. Kerana nila setitik rosak susu sebelanga, kesemua rakyat Malaysia diperintahkan untuk duduk di rumah, bekerja dan belajar di rumah demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Rakyat semakin gusar dan gelisah apabila kes jangkitan COVID-19 semakin menadak hari demi hari. Sebahagian daripada kita telah pun menjalankan tanggungjawab masing-masing iaitu dengan duduk di rumah sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehinggalah PKPP. Setiap rakyat Malaysia ibarat rendah gunung tinggi harapan berharap agar berlaku penurunan kes jangkitan wabak COVID-19 dan menjalani kehidupan seperti negara yang lain yang sudah bebas daripada ikatan COVID-19 ini. Penularan wabak ini memberikan masalah mental kepada seluruh rakyat Malaysia, tidak kira muda ataupun tua. Bagi saya, COVID-19 ni memang memberi gangguan emosi kepada saya sebab kadang-kala bila duduk di rumah ni memang boleh bagi stres dekat saya sebab kita pun tak boleh nak keluar untuk berjalan ke atau untuk jumpa dengan rakan-rakan untuk menghilangkan stres saya. So, bagi saya sendiri selalu stres dari segi kerja. Sebab kerja ni kita pun sudah tahu iaitu work from home ini agak mencabar dari segi persekitaran yang agak berbeza dengan keadaan di tempat kerja di mana keadaan di tempat kerja tu tidaklah terdapat banyak sangat gangguan. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah berkata pihak beliau telah menerima sebanyak 8,380 panggilan telefon daripada rakyat Malaysia yang terjejas dengan pandemik COVID-19 yang disediakan oleh Mercy Malaysia dan Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan CPRC. Berkaitan daripada hal tersebut, 46.8% berdepan dengan masalah emosi, 20% menyumbang kepada kebimbangan berkaitan wabak COVID-19. Selebihnya berpunca daripada isu keperluan asas, masalah keganasan rumah tangga, masalah psikiatri dan penderaan kanak-kanak. Pada saya, sejak ada PKP ni, semua kena bekerja daripada rumah, termasuklah diri saya. Bekerja daripada rumah ni memanglah perkara yang bagus sebab kita dapat menjauhkan diri daripada COVID dan menjaga SOP antara satu sama lain. Cumanya bila saya ada meeting pada hari-hari yang tertentu, masa itulah pula internet saya nak slow dengan ahli keluarga saya nak guna lagi. Jadi benda ni agak mengganggu saya dan boleh melambatkan kerja saya. Biasanya benda remeh yang macam ni lah yang boleh membuatkan saya cepat stres dan tak ada mood untuk bekerja. Keadaan mental rakyat Malaysia yang kian meruncing semakin membimbangkan. Ia mungkin sedang terjadi kepada rakan anda ataupun adik-beradik anda yang sedang tertekan dengan belajar secara atas talian. Ambillah berat kerana masalah mental ini juga boleh berlaku kepada mereka yang kehilangan pekerjaan sepanjang pandemik ini berlaku. Polis Diraja Malaysia PDRM merekodkan sebanyak 1,099 kes bunuh diri telah berlaku dari tahun 2020 sehingga 2021. Akibat daripada stres, tekanan emosi dan mental boleh membawa padah kepada bunuh diri. Internet yang agak slow untuk kita gunakan semasa bekerja memang susah untuk kita cari solution sebab ianya berpunca daripada keadaan tempat yang kurang coverage internet. Jadi apa yang saya mampu buat setakat ini adalah dengan membuat persediaan dari segi menggunakan hotspot kawan saya atau orang rumah saya apabila sedang bekerja. Selain itu, saya juga perlu inform awal kepada pihak yang berkaitan sekiranya masalah internet saya ini masih tidak dapat digunakan. Dengan itu, saya boleh berbincang bersama mereka menerusi aplikasi WhatsApp dan sebagainya.
Tekanan emosi dan mental mampu untuk kita menanganinya bersama dengan beribadat untuk menenangkan fikiran, meluahkan perasaan kepada seseorang, beriadah atau bersenam dan yang paling penting adalah sentiasa berfikiran positif. Usaha berdoa dan tawakal dapat membantu kita untuk mengharungi segala rintangan dengan mudah. Buat mereka yang sedang menimpa musibah, usahlah risau kerana anda tidak keseorangan. Hubungi talian Mercy Malaysia atau Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis Kebangsaan CPRC yang tertera di kaca TV untuk bantuan. Jagalah diri, jagalah semua. Sekian berita, saya Ainur Azam, Bermuda Production.